Bagi umat Islam, kita percaya alam ini bukan hanya dihuni manusia, tetapi juga makhluk lain yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Namun bagi kanak-kanak bernama Dia Izara Felora yang berusia 3 tahun ini, sejak kecil dia dikatakan mampu melihat makhluk halus dan sering terkena gangguan. Perkongsian ibunya iaitu Zulaika Atika di TikTok tentang nasib yang menimpa si kecil ini mengundang rasa sedih dalam kalangan netizen. Malah tak kurang juga yang meremang melihat Felora meronta-ronta menangis tanpa air mata. Dia mula kita dah nampak perangai dia macam dia ada dunia dia sendiri. Dia dari kecil jenis yang boleh nampak tau. Dia boleh nampak, dia suka mudah-mudah benda-benda halus ni ikut dia. So kita boleh tahulah bila dia ada perangai lain sikit dia adalah something tak kena. Before dia nak kena demam tu, kita dah nampak perangai dia, lepas tu dia demam. Bila dia demam tu, kita perasan bila nak senja je, badan panas. Bila macam waktu biasa dia okey. Bila senja lepas maghrib, lepas tu dah. Bila kita diamkan apa semua, kita check dia apa semua, pada malam tersebut dia tengah tidur. Pukul 12 pagi tu dia tiba-tiba bangun nangis. Kita ingat dia nangis biasa. So kita biarkan pujuk dulu apa semua, tapi ustaz dah pesan kalau dia nangis ke apa, just baca ayat kursi dengan azan lah. Bila kita dah baca ayat kursi, dia dah meronta cakap okey ni lain macam ni. Lepas tu kita azan. Bila kita azan, dia makin meronta-ronta, dia tak buka mata tau. Memang tak buka mata. So bila kita dah dokong, kita panggil parents kita datang kan. Datang dia orang pun dia macam pujuk-pujuk dia, dah dokong angkat baca-baca kan. Bila macam tak boleh juga ni macam okey telefon ustaz yang selalu dia kan daripada Darul Syifa semua tu. So bila call tu dia bacakan doa dari jauh. Kalau kita perasan dia letakkan kat telinga tu yang dia baring tu, dia makin meronta. Bila kita baca makin dia meronta. Dia nangis tu hampir 1 jam. Bila ustaz dah baca pun tak boleh, dah dokong, dah buka mata, dah sapukan air semua memang tak boleh. So kita terpaksa kata orang, sebab dia dengan keadaan dia demam, batuk, tapi masa dia nangis langsung batuk langsung tak keluar. Bila kita bawa dia pergi ustaz, terpaksa sebaik alhamdulillah ustaz pun ada pukul 1 pagi tu. Bila kita call dia jumpa, bila berubat dia alhamdulillah, lepas ustaz tu berubat alhamdulillah dia terus diam dan terus minum air, dia terus baring tidur. Macam memang dia mostly memang banyak lah dari kecil dia banyak kena gangguan benda-benda halus lah. Dia tak menangis, tak ada keluar air mata langsung. Benda ni bukan first time berlaku. Sebelum ni pun pernah berlaku juga macam itu. Cuma kali tu tak adalah saya rekod tu. Bila berlaku macam ni, memang saya sebagai parents kena take note lah. Macam yelah kita pun tak tahu bila benda-benda tu mengikut kat dia. Siapa je ibu yang tak risau bila anak menangis tak menghentikan, lagi-lagi bila boleh melihat benda-benda halus begitu. So mungkin boleh kongsikan dengan kita kerisauan yang dialami oleh Zulaika sendiri waktu tu macam mana? Masa keadaan tu memang bila kita tengok makin meronta, kita pegang dia, 2 orang lelaki pegang, ayah saya dengan husband saya pegang, pun tak kuat pegang ni kata orang kan. Kita memang rasa badan dia lain, kuat dia tu lain macam. Perasaan kita tu ya Allah, kita rasa sedih sangat. Macam daddy dia pun dah tak sanggup dah nangis, nak tengok pun dah tak boleh. Sampai kita cakap okey terpaksa jalan terakhir bawa anak tu pergi jumpa ustaz. Sebab kita dah ikhtiar dengan azal, ustaz dah call lagi jauh pun still tak boleh. Paksa kita orang bawa dengan keadaan tu ya Allah, hati dah sebab dengan dia sakit tau. Dia sakit dengan batuk yang sangat kuat. Tapi bila dia nangis tu tak pun sampai 1 jam kita rasa ya Allah kesian dah lah batuk, kita risau anything sampai macam nak bawa ke hospital ke macam mana ni nak suruh dia diam kan. Dan kita rasa bimbang dia sampai macam itu sekali. Ni seringnya berlaku masa dia kecil. So masa dia kecil memang kalau lagi mana ke dia nampak dia akan beritahu lah. Macam sebelum ni kita beritahu bila dia pandai bercakap kita ajar. Kalau dia nampak something, say Allah. So kita nampak lah macam memang dia nampak, kita tak boleh nak protect dia macam ni. Memang dia nampak kan, cuma dia akan beritahu. And then tiba-tiba dia cakap Allah dan kereta tu, faham lah dia nampak lah something. Dari kecil tu kita dah take note lah. Yang dia nampak tu tak adalah kita tak risau sangat. Cuma kita risau adalah bila benda-benda yang mengikut. Macam saya dengan family saya adalah bisnes. So bila balik tak tentu, kadang malam apa semua kan. So kadang kita tak perasan benda-benda tengikut kita balik malam ke. Macam maghrib memang lagi dululah ustaz semua dah kata jangan bawa dia keluar waktu maghrib ke apa. Okey yang itu kita, tapi bila kita kadang-kadang kita tak tahu, kita pergi jalan sini, tiba-tiba dia terkena dari situ apa semua. So sebagai parents kita kena tengoklah mana part-part yang kita rasa maghrib kita tak boleh keluar. Balik malam tu memang kita kena baca doa lah. Tapi kalau kadang-kadang benda nak ikut, dah baca apa-apa itulah. Tapi dia jenis yang budak yang suka mengikut benda halus. Itu yang kita
as parent dah cuba ikhtiar apa semua, itulah kita buat supaya baik je lah. Saya sebagai ibu pun berusaha tanya ustaz macam mana nak tutupkan hijab dia, macam mana tak nak selalu dia pergi mana-mana terkena, sampai kadang-kadang kita teringin nak pergi air terjun tapi kita risau nak bawa ke hutan-hutan semua kan. So kita tanya dengan dia, kata dia bila dah besar insyaAllah mungkin hilang sendiri. Tapi bila kita tengok komen, ada yang cakap still tak, kena ikhtiar sendiri macam mana sampailah jumpa yang kata orang ada ustaz, ada kelebihan ustaz lain-lain kan, maybe dia boleh tutup benda-benda tu semua. So kira dah berapa lama? Kira daripada kecil tu daripada usia berapa dan berapa lama dah perkara ini berlaku? Saya rasa umur dia 6 bulan pun dah start dah. Dia bila kita akan nampak tau, kalau masa baby kita tak nampak obvious. Kita kalau ada nangis something, dia macam diam je, kita akan nampak dan dia akan sakit, dia akan panas waktu senja je, itu lain lah. So sampailah sekarang dah 3 tahun pun kata orang still ada lagi, sampai kita rasa macam bila nak kena macam ni, bila nak okey, kita risau kan. Bila nak jalan je kita mesti fikir, alah macam mana nak bawa dia, nak balik malam ke, nak balik malam nak singgah rean, memang tak berani sebab benda-benda mengikut, takut. So far macam orang cakap yang apa sakit ain ke apa semua tu, saya tak kisah sangat lah, maybe betul lah orang cakap sakit ain, tapi yang saya percaya adalah anak saya jenis mak nampak dan dia boleh nampak. Kata orang benda-benda halus ke mudah ikut lah, itu je lah yang macam. And then pasal nama yang orang tanya nama anak Felora, sebenarnya Felora tu tak adalah nama tak baik. Kata orang nama penuh dia Izara Felora. Cuma Felora tu nama bunga, macam itulah, bunga je. So nama pun dia orang ada kaitkan jugalah. So far tak adalah saya sebagai ibu nak cari nama anak yang merapu-rapu kan. Ada orang lain nama anak dia bunga, nama dia Daisy, nama dia Tulips ke apa ke, ada je lain. Tapi bagi saya nama dia ada maksud, bukanlah yang kata tak baik. Jadi bila saya macam itu, saya macam tak apalah orang nak kata apa kan, tapi apa yang penting kita ni lah, nama dia tu bukanlah nama yang tidak senonoh apa semua.